Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar anak muda cikgu sekalian? Cikgu harap sihat-sihat bersama dengan keluarga di rumah dan masih bersemangat untuk meneruskan sesi PDPR kita. Baiklah, untuk hari ini kita akan masuk satu tajuk baru, Reka Bentuk dan Teknologi RPT Tingkatan 1. Kita akan masuk bab 5.1 iaitu Reka Bentuk Sistem Vertigasi. Jadi dekat bab-bab yang sebelum ni kan, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, awak dah belajar tentang reka bentuk dan teknologi, pengurusan projek, proses reka bentuk, dah belajar buat lakaran. So sekarang kita nak gunakan 4 bab ni untuk mula masuk dalam projek kita. Jadi projek kita yang pertama 5.1 adalah reka bentuk sistem vertigasi. Lepas ni 5.2 kita akan masuk reka bentuk fashion. Baiklah, untuk hari ini kita akan masuk 5.1.1 definisi sistem vertigasi. Baiklah, standard pembelajaran di akhir pembelajaran murid akan dapat 5.1.1 mentarifkan sistem vertigasi. Nampak macam ada satu kan, tapi dia punya subtopik dia ada banyak. Okey, ada 6 ya. Jadi kita akan lihat 6 perkara ni. Pertama, sistem hidroponik. Yang kedua, definisi sistem vertigasi. Yang ketiga, tujuan menanam secara vertigasi. Keempat, kelebihan sistem vertigasi. 5, kaedah penanaman vertigasi di Malaysia. Dan yang keenam, perbandingan sistem vertigasi dengan sistem konvensional. Okey, kita akan lihat satu-satu. Okey, sebelum tu, siapa dekat rumah dia biasanya kalau kat rumah selalunya hobi mak ataupun ayah untuk menanam pokok, tak kisahlah pokok hiasan ataupun pokok tanaman herba, serai, pandan, daun kari dan sebagainya. So kalau kita ada 2 pokok ni, apa tugas-tugas yang kita perlu buat dekat rumah untuk memastikan pokok kita ni terjaga, dia tak mati, dia tak layu. Kalau macam pokok ni dia mengeluarkan hasil, daun kari cantik, banyak. Apa penjagaan yang perlu kita lakukan biasanya? Biasanya ada 2 yang selalu kita buat. Yang pertama, menyiram, memberikan air kepada tanaman kita. Yang kedua, kita membaja. Membaja tu maksudnya membekalkan nutrien kepada tanaman kita. Tapi cuba awak bayangkan kan, kita ada pokok-pokok ni kan. Kalau kita balik kampung 3 hari cuti, 4 hari cuti, pergi bercuti dekat luar negara. So kalau kita bercuti tu seminggu, maksudnya seminggu lah kita punya pokok ini tidak ditanam, tidak disiram, tidak dibaja. So apa jadi kalau lama kita tak bagi dia air? Kan nanti dia jadi layu, dia akan mati dan sebagainya. Kalau lupa nak siram pula, so ada banyak problem ya. So kita nak cari ada tak sistem yang lebih memudahkan. Maksudnya walaupun kita tak dekat rumah, walaupun kita terlupa, tapi air tetap mengalir dekat kita tanaman, baja tetap diberikan. So kita diperkenalkan dengan satu sistem dipanggil hidroponik. Hidroponik merupakan satu kaedah penanaman tanpa tanah. Tak guna tanah kau, guna apa ni untuk gantikan tanah? Nanti kita tengok, okey. Memerlukan larutan zat makanan di dalam takungan yang berisi air. So baja tu kita campurkan dengan air siap-siap. Baja campur dengan air tu kita panggil dia larutan zat makanan. Okey. So hidroponik ni hidroponik ni berasal daripada 2 perkataan. Pertama ialah hydro, yang kedua ialah ponik. Hydro ni kita biasa dengar, kalau biasa dengar hydro ni kita ada stesen jenis kuasa hidroelektrik kan. So hydro ni membawa maksud air. Hydro ni adalah air. So air kita nak tambah dengan apa? Kita nak tambah dengan tanaman. So hidroponik ni maksudnya gabungan air dengan tanaman. Masa tingkatan 2 nanti awak akan belajar ponik ni masih kekal. Hydro ni akan ditukar kepada aquaponik. So tahun depan awak akan tengok aquaponik. Aqua tu maksudnya hidupan dalam air. So yang kali ni kita nak belajar hidroponik. Hydro itu air, ponik itu adalah tanaman. Kenapa hidroponik ni bagus? Ada 2 sebab. Yang pertama, dia meningkatkan hasil tanaman, dan yang kedua, tidak memerlukan kawasan yang luas untuk penanaman. Okey. Sambung. So, hidroponik ni ada 6 kaedah. Awak boleh rujuk buku teks awak, muka surat 104 hingga 105. Okey. So, ada 6 kaedah. Tapi yang kita akan bincangkan lebih lanjut adalah kaedah yang ke-6. Tapi walaupun kita nak bincangkan kaedah yang ke-6, 1 sampai 5 tu awak kena tahu juga, sebab antara soalan yang popular, dia akan keluarkan gambar, dia akan tanya kepada awak apakah teknik
hidroponik tersebut yang ditunjukkan, ataupun dia akan tanya beberapa information tentang sistem hidroponik tersebut. Okey, so yang pertama adalah teknik aliran cetek. Yang kedua teknik aliran dalam. Cikgu akan explain dua-dua ni bersama. Kalau awak tengok gambar dua ni adalah sama. Yang beza dia awak tengok bekas ni lebih besar. Okey, kemudian dia punya dekat dalam ni akar dia kat sini akar dia kecil, yang ni akar dia besar, kemudian air di sini sikit, air di sini banyak. Cikgu akan terangkan sama So, dalam tiga tapungan ni kita panggil palung 1, 2, 3. Tangki ni, atas ni palung, yang dalam ni adalah tangki. Dalam tiga tangki ni kita dah ada larutan baja. Maksudnya baja dah campur dengan air dekat dalam ni. Okey, so kita dah tak payah baca. So yang pertama ni, larutan baja disalurkan ke dalam palung berisi akar tanaman. Okey. So larutan baja dah ada dekat dalam ni. Dalam ni dah ada larutan baja, air dan tampungan baja. Okey, disalurkan ke dalam palung berisi akar tanaman. So awak boleh tengok dia punya arrow sini. Maksudnya daripada sini menggunakan pump. Pump ni akan gerakkan air daripada bawah naik ke atas dalam palung. Daripada tangki naik ke dalam palung. So kalau aliran dia, pump ni akan pumpkan air daripada bawah naik ke atas, dia akan masukkan dalam ni. Kemudian air yang daripada sini tadi dia akan dikeluarkan balik, masuk balik dalam ni. So dia akan pusing je lah, kita ada besar. Okey, yang ini sama saja aliran dalam. Ini cetek ni maksudnya sikit lah airnya. Kalau dalam maksudnya banyak lah air dia. So dia sama macam cetek, cuma bezanya takung ni lebih besar. Sepatutnya ni lagi besar, takung yang ni lebih besar, takung ni lebih besar, tinggi, dan air lebih banyak. So bandingan dua ni, air ni lebih banyak. Okey, yang ketiga adalah teknik takung. Teknik takung ni tak gunakan pump. Biji benih disemai dalam bekas. Ini biji benih disemai dalam bekas atas larutan baja. Okey, so akar ni mencecah ke dalam larutan baja. Nampak ni, akar mencecah larutan baja. Tapi kalau nak gunakan ni, takung harusnya tidak terus cahaya. Maksudnya cahaya tu boleh tertembus ke arah dia. Kalau warna hitam, kalau kita guna warna hitam, cahaya tak dapat masuk kan. So tak boleh, kita kena guna macam bekas aquarium tu Tidak terus cahaya, tidak serap panas dan tidak berkarat. Itu teknik takung. Okay, next. Teknik pasang surut. Teknik pasang surut ni dia menggunakan pump dan juga timer. Okey, alat pengatur timer untuk mengawal pengaliran larutan baja dalam tanaman. Larutan baja mengalir ke tanaman, surut ke bawah. Ini lebih kurang sebenarnya sama macam teknik yang tadi, cuma dia punya arah dia macam ni. Ini pump akan force air naik ke atas. Bila air ni dah penuh dekat atas, diturunkan ke bawah. Naik balik ke atas, turun ke bawah. Sebab tu kita panggil pasang dan surut. Pasang ni maksudnya naik, surut ni maksudnya turun ke bawah. Yang ketiga adalah kaedah aeroponik. Ini yang paling latest sekali aeroponik ni Akar tergantung di udara. So dalam ni nampak dalam palung ni tak ada air pun dekat dalam ni. Air ada dekat bawah ni je. So macam mana akar tu nak dapat air? Dia gunakan ni. Ini kita panggil nozzle spray. Maksudnya bila timer tu dah sampai masanya, nozzle ni akan percikkan air larutan baja ni. Okay, dia akan percikkan melalui nozzle ni. Jadi apa yang bagusnya, akar ni dapat direct nutrien tu. So dia tak payah terendam dalam air dah. Dia akan terus dapat nutrien daripada larutan baja tersebut. Okay, dan akhir sekali adalah teknik pengairan titis. Teknik pengairan titis ni paling berkesan kerana air dan baja disalurkan terus ke akar ikut masa. Dia guna pen penitis, tube micro dan polypack. So yang kita betul-betul nak bincangkan secara lebih lanjut ni adalah yang keenam, teknik pengairan titis ataupun kita panggil dia vertigasi. Okey, so kita akan masuk yang pertama, definisi sistem vertigasi. Apa itu sistem vertigasi? Sistem pengeluaran tanaman yang menggunakan sistem pengairan pembajaan yang rapi. Pengairan pembajaan yang rapi. Tak menggunakan tanah. Awak jangan risau, nanti cikgu akan tunjuk apa digunakan untuk gantikan tanah. Tanah tu digantikan dengan penium penanaman. So biasa kalau dah lama kita tak jalan kat Cameron Highland kan. So dekat Cameron Highland tu, kalau siapa pernah pergi Cameron Highland tu, dia gunakan sistem vertigasi. Dekat dalam benda yang warna putih ni, dia bukan tanah. Dia adalah medium penanaman. Dan kalau awak tengok dekat dia, dekat dalam setiap ni dia akan letakkan tube-tube warna hitam.
tiup yang hitam tu yang akan mengalirkan, masukkan air ke dalam awak punya medium penanaman. So itu adalah sistem fertigasi. Okey, tujuan kenapa kita nak tanam secara fertigasi ni? Apa yang sesuai? Okey, antara yang sesuai menggunakan tanaman fertigasi ni adalah tanaman sayuran buahan. Contohnya tomato, timun Jepun, cili merah, terung, melon, strawberry. Tadi cikgu dah tunjuk strawberry. Yang ini tomato. Okey, kenapa kita gunakan fertigasi ni? Yang pertama, mengelakkan tanaman dijangkiti penyakit bawaan tanah. Sebab apa? Sebab kita dah tak guna tanah, so bakteria, kulat daripada tanah tu dah tak ada lah. So kita dapat mengelakkan tanaman tu dijangkiti penyakit bawaan tanah sebab kita tak guna tanah. Okey, contohnya yang ini. Kalau kita gunakan tanah, yang ini biasa kita dapat daripada kulat yang putih-putih. Okey. Yang kedua, pemberian baja lebih berkesan. Selalu kan awak kena letak baja, kemudian awak nak letak air, kadang-kadang terlebih baja. So kalau kita guna kaedah ni, baja dengan air tu dah campurkan elok dah dia punya portion. Okey, dia punya nisbah tu dah cukup. So dia lebih berkesan dan dia punya nozzle betul-betul masuk kat dalam ni. So dia tak ada pergi tempat-tempat lain. Okey, lebih berkesan. Yang ketiga, memudahkan pengawalan serangga dan perosak tanaman. Contohnya yang macam ni. So bila kita letakkan di dalam kawasan macam ni, tersusun, kita lebih senang untuk mengawal serangga dan perosak tanaman. Okey. So, kelebihan sistem fertigasi. Apa bagusnya guna sistem fertigasi ni? Muka surat 106. Okey, macam cikgu dah cakap tadi, baja diserap lebih cepat berbanding kaedah tabur. Kaedah tabur ni maksudnya awak baling-baling aja dekat dia. Kan biasanya kalau kita kat rumah tu kita guna tangan letak dekat dalam tu. Itu kaedah tabur. Tapi kalau kita guna sistem fertigasi, air dengan baja tu dah campur sekali siap-siap. Letak terus dekat dengan akar. So, lebih cepat baja tu diserap oleh akar. Yang kedua, penggunaan air efisien. Air tu diserap terus ke akar. Kalau tidak, kalau kita guna sistem siram, membazir air kan, kadang-kadang jatuh dekat lantai lah, rata-rata lah kan. So yang ni, dia air tu dah terus masuk dekat dalam medium penanaman. Yang ketiga, pembajaan serentak dan terkawal. Tadi kan kita dah cakap, kalau kita nak jaga pokok, kita kena siram air, kita kena membaja, kita kena buat 2 kali kerja. Menyiram sekali, membaja sekali. Tapi kalau guna fertigasi ni, air dengan baja tu dah serentak dicampurkan. So, dia dah buat serentak. Yang keempat, kita dah tengok tadi, menghindar masalah penyakit yang kulat tadi dengan haiwan perosak. Okey, nombor 5, mengatasi masalah tanah tidak subur, berumah kepada penyakit dan perosak tanaman. Yang keenam, masalah merumpai. Merumpai ni maksudnya kita buang pada pokok kita tu kadang-kadang kalau perasan dekat rumah awak, dekat pasu tu, kita tanam pokok kari, tapi yang tumbuh dekat bawah-bawah tu ada rumput-rumput yang kecil-kecil tu kan. So kita tak nak yang tu, kita kena buang. Tapi kalau kita tak menggunakan tanah, merumpai ni akan jadi rendah sebab dia tak boleh hidup dekat tempat yang bukan tanah. Nombor 7, kos air, baja, tenaga buruh dikurangkan. Air dengan baja tadi dah campurkan serentak, so dah jimatkan kat sini. Tenaga buruh maksudnya kita boleh terus pasang dia dekat kita punya tanaman. Kalau tidak, nanti kita kena guna banyak pekerja. Seorang nak siram, seorang nak membaja. So kalau tanah kita tu besar, ramai pekerja yang kita perlukan. Tapi bila kita guna sistem fertigasi, tenaga buruh ni kosnya dikurangkan. Nombor 8, bila 1-7 kelebihan ni kita dah dapat, of course kita akan dapat yang ke-8, iaitu peningkatan hasil tanaman. Tanaman kita jadi banyak, hasilnya lebih baik dan berkualiti. Okey. So, cara kita nak tanam fertigasi ni ada 2 kaedah dekat Malaysia. Okey, muka surat 106 hingga 107. Senang aja sebenarnya 2 benda ni. Kalau awak tengok gambar ni, sebenarnya ni dengan ni gambarnya adalah sama. Cuma apa yang beza dia adalah yang ini tak ada bumbung, yang ini ada bumbung. Okey. So bumbung tu kita panggil struktur perlindungan hujan ataupun SPH. Struktur perlindungan hujan. Siapa yang melindungi dia daripada hujan? Yang inilah bumbung ni. Yang ini yang melindungi dia daripada hujan. So, kalau yang pertama ni ada bumbung, kita panggil struktur perlindungan hujan. Yang kedua ni tanpa struktur perlindungan hujan, tanpa SPH. Dengan SPH, tanpa SPH. Sebenarnya dua-dua ni sama, cuma yang ini ada bumbung. Okey.
So, bumbung tu dibuat daripada bahan plastik dengan lapisan perlindungan UV. So, bila kita pakai bumbung ni, awak tahu kan, matahari tu membekalkan satu cahaya UV, ultraviolet. So, ultraviolet ni kadang-kadang even untuk manusia pun tak boleh dapat terlalu banyak ultraviolet. Bila awak keluar rumah, awak kena pakai sunscreen kan, untuk melindungi kulit kita. So, sama juga macam tanaman kita nak melindungi dia daripada cahaya UV. Kita nak lindungi dia, so kita letakkanlah bumbung ni. Bumbung ni dibuat daripada bahan plastik dengan lapisan perlindungan UV. Rangka dia ni rangka dia. Kita boleh guna apa? Besi boleh, plastik boleh, kayu pun boleh. Ada orang guna PVC pun boleh. Saiz bumbung ni ikut kos dan kawasan tanaman. Kalau besar kawasan tanaman awak, besarlah bumbungnya. Apa kebaikan kita guna SPH, dia guna bumbung ni? Pertama, elak tanaman cepat layu sebab kita dah lindungi dia daripada UV matahari. Yang kedua, mengelakkan ataupun mengurangkan serangan penyakit disebabkan kulat. So, kita dah protect kawasan kita ni. Yang ketiga, mengurangkan penggunaan racun perosak. Bila kita dah melindungi dia, kita tak payahlah guna racun perosak tu banyak sangat. So yang kedua ni, penanaman tanpa perlindungan hujan, tanpa SPH, tak ada bumbung je ya. Tak pakai bumbung pun sebenarnya tak apa. Kenapa orang tak nak pakai bumbung? Nanti awak kata, cikgu, kenapa tak nak pakai bumbung? Eloklah pakai bumbung, kan bagus kan. Kadang-kadang kos bila pakai bumbung ni, of course awak punya kos perbelanjaan yang perlu awak keluarkan lebih tinggi. So ada yang tak mampu, baru nak mula-mula bisnes ke sebagainya, so digunakan tanpa SPH, so kosnya lebih rendah. Tetapi bila kita tak guna tu, ada problem pula. Bila hujan, cuba bayangkan awak baru lepas proses pembacaan tadi kan, bila air hujan turun, air hujan tu akan bertakung dalam awak punya beg politena ni kan. So larutan baja yang awak dah letakkan tadi akan jadi cair. Bila jadi cair, maksudnya akar tu kuranglah dapat nutrien yang sebenarnya. Pati tu, yang original, yang pati tu, yang pekat tu, kuranglah akar tu dapat. Yang ketiga, masalah yang seterusnya adalah kena guna racun kulat dan juga racun serangga. Sebab bila open air macam ni, senanglah kulat, senanglah serangga datang dekat awak punya tanaman. Akhir sekali, perbandingan sistem fertigasi dengan sistem konvensional. Fertigasi ni adalah fertigasi yang kita ceritakan tadi itulah, yang tanpa menggunakan tanah, ada SPH dan sebagainya. Konvensional pula adalah sistem lama. Konvensional ni maksudnya lama. Maksudnya lama. So, apa perbezaan sistem fertigasi dengan konvensional ni? Yang ini biasanya soalan ni kalau keluar pun dia akan tanya dekat bahagian objektif. Dia akan bagi jawapan, dia suruh awak pilih. So kita ada dekat hijau ni sistem fertigasi, purple ni sistem konvensional, sistem lama. So yang pertama, jenis tanaman. Kalau sistem fertigasi, limitationnya adalah dia hanya boleh sesuai digunakan sayur dan buah sahaja. Manakala konvensional semua jenis. So itu bagus dekat konvensional Itu keuntungan dekat konvensional. Konvensional semua tanaman boleh, manakala sistem fertigasi hanya boleh sayur dan buah. Struktur perlindungan hujan pilihan. Kita boleh guna SPH, tak nak guna SPH pun boleh. Manakala sistem konvensional tak perlu langsung letak struktur perlindungan hujan. Jaring kalis serangga, kalau SPH ni biasanya ada jaring kalis serangga, kalau dekat dalam konvensional tak ada. Sistem pengairan ni kita guna titis dan juga baja. Maksudnya baja tu dah campur dengan air, masukkan terus ke dalam kita punya medium penanaman dekat dengan akar. Manakala untuk konvensional, penyiraman jenis biasa. So ini lebih better lah. Air, kalau dekat dalam sistem fertigasi kena guna air bersih. Sebab apa? Kita gunakan nozzle tu, kita guna pen titis tu. Kalau kita guna air yang tak bersih, ada kotoran kat situ, akan menyebabkan kita punya pen tu tersumbat. So air tak boleh keluar. Tapi yang ini dia boleh guna pelbagai sumber air. Air hujan boleh kan. Ini air, kadang-kadang mak kita kan lepas dia siang ikan, air ikan tu pun boleh disiram kat situ ya. So ini kat sini bagus inilah. Untuk modal ni maksudnya kita punya perbelanjaan. Yang ini tinggi sikit lah. Kita kena beli buat politina, kita kena beli PVC, pen penitis. Nanti cikgu akan tunjuk
tajuk So yang ni tinggi manakala yang ni rendah. Okey, ini tapak tanah, yang ni mesti rata. Sebab apa kita nak letak semua dalam kedudukan yang sama je. Okey, manakala yang ni tak perlu rata. So ini rata lah. Elektrik mesti ada. Sebab apa? Kita nak guna pump, so kita kena ada elektrik. Manakala yang ni tidak perlu elektrik. Pengetahuan teknikal sangat perlu. Kalau orang tu tak belajar, nak cuba-cuba nak buat tanpa belajar dulu, tanpa pembacaan, so kadang takut kita punya sistem tu, kaedah fertigasi tu gagal. Tapi kalau yang ini pun perlu juga. Okay, kalau tak tahu membaca, tak ada basic membaca, menyiram pun tak boleh tumbuh juga dengan baik. Okay, keadaan tanah yang ini tidak penting. Sebab apa tak penting keadaan tanah? Sebab kita tak menggunakan tanah. Manakala yang ni sebab kita gunakan tanah, so tanah kita perlu subur. So ini bagus kat sini lah. Kos operasi rendah, yang ni tinggi. Sebab apa? Bila kos dia yang tinggi tu masa nak mula je. Tapi bila kita nak maintain, kos dia dah tak tinggi sangat. Okay, so ini bagus lah. Risiko penyakit, of course yang ni rendah. Kita tak ada kulat, tak ada tanah, tak ada penyakit daripada tanah, serangga perosak kita boleh halang. So yang ni lebih better. Keseragaman pokok kita tu kita letak di waktu yang sama, baca waktu yang sama. So nampak pokok kita tu bila besar dia sama je. Kalau cili tu masak dia sama je. Manakala yang ini tidak seragam. So yang ini adalah better. So itu adalah perbandingan sistem fertigasi dengan sistem konvensional. Okey, so rumusan ni kita dah buat 6 perkara ni. Yang pertama tadi kita dah tengok hidroponik tadi ada. Okey, yang pertama tadi kita dah tengok sistem hidroponik, ada 6 sistem kaedah ataupun teknik hidroponik. Okey, tapi yang kita nak guna adalah teknik terakhir, iaitu teknik pengairan titis, teknik agregat ataupun sistem fertigasi. Yang kedua, cikgu dah terangkan kepada awak apa maksud sistem fertigasi. Tanaman tanpa menggunakan tanah, secara sistematik, pengeluaran tanaman yang menggunakan sistem pengairan dan pembacaan yang rapi. Yang ketiga, tujuan kenapa kita tanam secara fertigasi tadi ada 3, elakkan penyakit bawaan tanah, kemudian memudahkan kawalan serangga perosak. Okey, kemudian yang ketiga, pemberian baja yang berkesan kepada tanaman. Yang keempat tadi kita dah tengok sistem fertigasi. Sistem fertigasi ni ada 8. Okey, kita kena ingat beberapa. Okey. Sekurang-kurangnya 3 ke 4 tu awak kena ingat lah. Mungkin soalan akan minta daripada sini kelebihan sistem fertigasi. Yang kelima, kaedah penanaman fertigasi di Malaysia ada 2. Satu, sistem perlindungan hujan SPH. Yang kedua, tanpa SPH. Beza dia cuma satu ada bumbung, satu tak ada bumbung. Antara soalan yang popular kat sini, dia akan keluarkan 2 gambar tu. Dia akan tanya yang mana satu SPH. Okey, dan yang akhir sekali tadi kita dah bandingkan sistem fertigasi dengan sistem konvensional. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 perbandingan. So kat sini biasanya dia akan tanya dekat bahagian objektif je lah. Okey, so untuk hari ni itu sahaja. Kalau ada soalan boleh tanya dengan cikgu masing-masing. Okey, kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Until then, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan dan semoga semuanya masih bersemangat untuk sesi PDPR. Itu sahaja dari cikgu hari ini. Bye. Terima kasih.